Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kita akan akhiri bab 7 dengan subtopik terakhir 7.4 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Terdapat 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Mari kita mulakan dengan kepentingan yang pertama, iaitu peningkatan taraf hidup. Penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Taraf hidup seseorang akan meningkat apabila pendapatan per kapita dalam keluarga juga meningkat. Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita bermaksud jumlah wang seseorang penduduk akan terima jika pendapatan negara tahunan dibahagikan kepada setiap penduduk dengan sama rata. Dengan pendapatan per kapita yang lebih banyak, bermaksud kuasa beli seseorang penduduk juga akan meningkat dan dapat menyediakan keselesaan hidup yang lebih baik kepada keluarganya dari segi pemakanan, perumahan dan pendidikan untuk anak dan lain-lain. Seterusnya, mari kita beralih kepada kepentingan yang kedua, iaitu kemajuan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan kepada kerajaan melalui kutipan cukai, import dan ekspor, hasil ekspor dan keuntungan perniagaan dan lain-lain. Sebagai contoh, sektor pelancongan dan pendidikan telah banyak membawa masuk pelancong dan pelajar asing ke Malaysia yang dapat menyumbangkan pendapatan negara. Pendapatan negara ini akan digunakan untuk perbelanjaan mengurus kerajaan seperti gaji, pencen pegawai kerajaan, pemberian subsidi kepada pengguna dan pengeluar yang akan memajukan ekonomi negara. Seterusnya, kita teruskan kepada kepentingan yang ketiga, iaitu pemindahan teknologi. Kegiatan ekonomi menyediakan pelbagai bentuk pemindahan teknologi. Antaranya ialah pemindahan kemahiran, pemindahan kepakaran, pemindahan teknik, pembangunan dan penyelidikan iaitu R&D yang melalui pelbagai cara dan kaedah seperti pembelajaran, pengalaman dan latihan. Di Malaysia terdapat 2 cara pemindahan teknologi iaitu latihan pekerja dan latihan sambil bekerja. Teknologi yang tinggi mendorong kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Sebagai contoh, penggunaan LRT, ETS, MRT membangunkan kegiatan pengangkutan di Malaysia. Seterusnya, mari kita bincangkan kepentingan yang keempat. Kegiatan ekonomi di Malaysia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Pelbagai peluang pekerjaan dapat disediakan oleh kegiatan ekonomi dari sektor primer, sekunder dan tertier. Sebagai contoh, peluang pekerjaan dalam sektor primer iaitu penoreh getah, pekerjaan untuk sekunder iaitu pekerja kilang tayar, manakala pemborong tayar merupakan peluang pekerjaan dalam sektor tertier. Justru kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan peluang pekerjaan ini menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia berkurangan. Seterusnya, mari kita beralih kepada kepentingan yang kelima, iaitu peningkatan infrastruktur. Kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita menggalakkan pembangunan infrastruktur moden. Hal ini disebabkan perkembangan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan memerlukan kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti jalan raya, pelabuhan, telekomunikasi, bekalan air dan elektrik. Sebagai contoh, pembinaan jalan kereta api dari Taiping ke Port Vale adalah disebabkan perkembangan perlombongan biji timah, manakala pelabuhan Kertih dan Bintulu berkembang akibat perlombongan petroleum. Peningkatan infrastruktur di sesuatu tempat membawakan banyak kepentingan seperti
dapat meningkatkan darjah ketersampaian, dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, dapat meningkatkan industri pelancongan dan yang terakhir, memudahkan urusan import dan ekspor. Seterusnya, mari kita bincangkan kepentingan yang keenam iaitu proses pembandaran. Kegiatan ekonomi di sesuatu tempat menyebabkan proses pembandaran berlaku iaitu pertambahan penduduk sama ada melalui migrasi atau pertambahan semula jadi. Pertambahan penduduk di sesuatu tempat itu adalah disebabkan peluang pekerjaan yang disediakan oleh kegiatan ekonomi di kawasan berkenaan. Sebagai contoh, pembandaran yang berlaku di Petaling Jaya, Bayan Lepas dan Shah Alam adalah disebabkan kegiatan ekonomi dari sektor perindustrian. Manakala perkembangan Putrajaya dan Cyberjaya adalah disebabkan dari sektor perkhidmatan. Kepelbagaian kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung menggalakkan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar untuk mendapat pekerjaan sekaligus menyebabkan perkembangan dan perluasan saiz serta pertambahan fungsi bandar. Dan mari kita akhiri subtopik kali ini dengan kepentingan yang terakhir iaitu yang ketujuh, pengurangan import. Kegiatan ekonomi tempatan dapat mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import. Hal ini kerana kegiatan ekonomi di Malaysia telah dapat menghasilkan barangan siap untuk penduduk Malaysia. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import iaitu dengan membangunkan sektor industri kecil dan sederhana IKS yang banyak menghasilkan barangan siap seperti makanan, minuman, pakaian, perabot dan lain-lain. Selain itu, sektor primer yang menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan hasil ternakan turut dipergiat untuk pengurangan import dari negara lain. Berikut merupakan isi-isi penting untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.